السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. صدق الله العظيم. Bagi Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi Lajnah Kuasa Surau, Muslimin dan Muslimat, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita dapat sambung kembali kuliah maghrib kita dan mudah-mudahan kita dapat ambil manfaat daripadanya. Dan keluar daripada yang tafsir tu kejap, sebab saya tertarik dengan satu buku tentang syurga dan neraka. Dan kebetulan buku ni dia cerita tentang soalan-soalan yang diajukan oleh orang awam yang nak tahu tentang syurga dan neraka. Kemudian ada ahli panel yang menjawab. So bila kita sebut orang awam yang nak tahu tentang syurga dan neraka, biasanya tak lari daripada soalan-soalan yang kita sendiri nak tahu. Baik. Pertama sekali dia tanya, bagaimana rupa orang yang masuk syurga dan berapakah umur lelaki dan perempuan yang tinggal dalam syurga? Dan kita pun kadang-kadang tertanya-tanya soalan-soalan yang macam ni. Sebab tu saya suka buku ni, sebab soalan tu daripada orang-orang awam dan memang kita pun nak tahu benda tu. Baik. Dia jawab ahli syurga ni masuk syurga dengan rupa yang paling sempurna. Apa maksud paling sempurna? Tak ada cacat celah. Macam mana kita di dunia ni ada cacat celah, esok di syurga cacat celah tu tak ada. So mungkin antara kita dia kata, Ustaz, saya bukan OKU, tak ada cacat pun masa dunia. Tuan-tuan, hak cacat celah yang dimaksudkan ni, kalau di dunia ni, tuan-tuan, semua orang akan ada. Mungkin ada garis dekat peha, ada duit seposen dekat lutut, ada jerawat sebiji. So kecacatan-kecacatan itu tak ada dalam syurga nanti. Allah jadikan kita ni sempurna. Tuan-tuan, esok kita ni semua handsome belaka kalau lelaki ya. Baru matching dengan bidadari. Kan? Ini parut melintang kat muka, tak matching dengan bidadari. Sebab tu Allah jadikan sempurna. Allah jadikan kita ni handsome-handsome belaka, lawa-lawa belaka dalam syurga nanti. Baik. Cuma dia kata reka bentuk dan rupa yang ahli syurga ni, dalam menurut satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, khalaqallahu Adama ala suratihi tuluhu sittuna dhira'a fa kullu man yadkhulul jannata ala surati Adam wa tuluhu sittuna dhira'a. Tapi Allah Azza wa Jal mencipta Adam dengan rupa bentuknya, yakni seperti manusia biasa, cuma tingginya 60 hasta. Setiap orang yang masuk syurga pasti menyerupai Nabi Adam dan ketinggiannya 60 hasta. Jadi Nabi sebut orang yang masuk syurga ni esok saiz dia sama dengan saiz Nabi Adam. Berapa saiz Nabi Adam? 60 hasta. 60 hasta. Tinggi pada surau ni dia. Lebih kurang kot. Kan? 60 hasta. So itulah saiz kita nanti masa ada dalam syurga. Bila kita bincang tentang saiz Nabi Adam ni 60 hasta. Kalaulah kata jumpa kesan tapak kaki Nabi Adam ni 60 hasta. Kalaulah jumpa, kan? So kalaulah jumpa tapak kaki Nabi Adam ni panjang. Logik ah? Logik lah, sebab Nabi Adam tu tinggi. Kan? Ini tidak, kan, replika dekat Alostar dulu ni, kan? Buat replika tapak kaki Nabi. Nabi ni lebih kurang kita je saiz. Tapi replika tu panjang. Panjang. Kena itu yang sebelum Ramadan buat kat Lostar tu.
Kan? Pergi nak ambil tabaruk, ambil berkat dengan kesan tapak kaki Nabi. Kesan tapak kaki Nabi. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita sebut bahawa orang kita ni mudah sangat terpengaruh. Mudah sangat terpengaruh. Apatah lagi yang organize benda tu orang panggil ustaz. Bila sebut ustaz je, dia padam semua apa benda, dia tak kisah dah. Sebab orang kita, dia bukan menilai hujah. Dia nilai orang yang cakap tu, orang yang buat tu. Sebab tu berulang kali kita sebut, fatwa kebangsaan, fatwa dunia, semua para ulama dunia kata rokok ni haram. Dia tak haram. Apa ada ustaz merokok, berjelaga lubang hidung, okey je. Dia bukan kira hujah, kira ustaz tu. Masalah orang kita tuan-tuan. Jadi sebab itu, bila yang buat dialog star tu, orang panggil ustaz, pakat duk percaya belaka. Kan? Yang pergi pakat berserban belaka, tutup sebelah separuh telinga. Yang perempuannya tudung labuh, ada yang purdah. Kan? Pergi cium kesan tapak kaki Nabi, replika kesan tapak kaki Nabi. Tuan-tuan dan puan sekalian, kalau tuan-tuan tengok di muzium-muzium, kita ambil salah satunya Muzium Topkapi, kan? Di Turki. Tahun ni pun saya pergi Muzium Topkapi tu, tahun lepas pun pergi, kan? Di Turki. Kebetulan hantar bantuan. So kita ambil kesempatan lah, kan? Dah ada sana, pergi kejap tengok. Tuan-tuan dan puan sekalian, kesan tapak kaki Nabi ni beza sangat lah dengan yang kat Alostar tu. Terlalu berbeza. Yang kat Alostar tu dah saiz tak sama, panjang. Lepas tu tirus pula. Tuan-tuan. Kemudian tapak kaki dia flat pula. Macam tapak kaki Robocop. Dan nama pun replika. Bila kita duk bantah di Facebook, ada penyokong-penyokong dia bantah kita. Dia pun bawa hujah ni. Yang menyokong dia, bawa keluar hadis yang banyak. Saya bila bawa keluar hujah macam tu, kita buka profil dia. Bila buka profil dia, tengok, ni hujah copy paste ni. Kan? Tengok profil dia, kita dah dapat tahu dah. Jadi tuan-tuan, kita yang duk pertikai ni, bukan tabaruk dengan kesan Nabi, yang tu kita tak bantah. Kerana para sahabat pernah bertabaruk dengan Nabi dan kesan Nabi. Bertabaruk ni ambil berkat. Para sahabat Nabi pernah bertabaruk dengan rambut Nabi, dengan janggut Nabi, dengan peluh Nabi. Dan itu kita tak bantah. Kita nak nafi benda tu. Yang kita bantah, yang kita nafi, betul ke hak dia mendakwa itu kesan tu Nabi? Betul ke yang tu kesan Nabi? Itu yang kita persoalkan. Sebab umpamanya sesuatu hadis. Hadis ni sama ada perkataan, perbuatan ataupun iqrar Nabi. Kita ambillah perkataan. Perkataan Nabi itu nak dibuktikan bahawa itu benar-benar perkataan Nabi. Hadis yang sahih. Tuan-tuan, periwayatnya ataupun perawinya, contoh Imam Bukhari ambil pada orang ni, ambil pada orang ni, ambil pada orang ni, ambil pada tabi'ut tabi'in, ambil pada tabi'in, ambil pada sahabat, ambil pada Nabi. Setiap periwayat itu mesti dia ada 5 syarat. Setiapnya barulah boleh jadi hadis itu hadis yang sahih. Para ulama hadis sangat teliti untuk nak nyatakan ini memang perkataan Nabi. Mereka sangat teliti. Sebab apa? Sebab mereka percaya dengan ataupun mereka meyakini dan mereka berhati-hati. Nabi pernah berkata, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa menipu di atas namaku, sediakan tempatnya dalam api neraka. Menipu atas nama Nabi, Nabi atas sediakan tempat dalam api neraka. Ini ancaman yang besar daripada Nabi. So perkataan Nabi, para ulama sangat teliti. Mereka buat klasifikasi, sama ada ni hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, hadis maudhu', buat klasifikasi. Jangan mudah-mudah nak mendakwa ini perkataan Nabi. Kalaulah perkataan Nabi, para ulama sangat teliti untuk membuktikan dan menentukan ia perkataan Nabi, kesan Nabi pun kena begitu juga. Tuan-tuan, kalaulah ulama tak teliti, tak ambil peduli, tidak
sangat teliti di dalam menentukan hadis ini benar atau tidak, maka siapa-siapa boleh tipu hadis. Siapa-siapa boleh menipu. Kan? Sebab tu tuan-tuan ada hadis maudhu'. Hadis maudhu' ni hadis yang direka. Tuan-tuan, kalau dulu ada salah sebuah syarikat televisyen dulu, belasan tahun dulu, kalau tuan-tuan ingat, bila tiba je bulan Ramadan, sebelum berita dia akan bagi tahu malam ni tarawih pahalanya, ganjarannya sekian. Dan tuan ingat belasan tahun dulu kan? Kemudian malam kedua ganjaran dia sekian. Bila ada ustaz-ustaz yang cuba menegur tuan-tuan bahawa hadis ini hadis yang maudhu', hadis palsu. Tuan-tuan, barulah sekarang alhamdulillah dia tak ada dah benda tu. Tapi setahu saya kat kampung masih dilekat lagi. Tuan-tuan, hadis maudhu' tu di surau-surau. Tuan-tuan, sebahagian daripada hadis maudhu', pencipta hadis ini mereka berniat baik. Sebahagiannya. Niat tu baik. Niat apa? Nak ajak orang buat ibadat. Sebab tu mereka cipta hadis ni untuk nak tarik orang buat ibadat. Teruja nak buat ibadat. Ui, dahsyatnya pahala dia. Maka orang rasa nak buat ibadat. Tujuannya baik. Tetapi caranya salah. Dalam kaedah, tuan-tuan, dalam agama Islam ni, kaedah al-ghayatu la tubarrirul wasilah. Matlamat itu tidak menghalalkan cara. Tujuan dan matlamat dia baik, tetapi cara salah. Tujuan baik nak ajak buat ibadat, tapi reka hadis dan menipu di atas nama Nabi. Ada sebahagian hadis maudhu' kerana ketaksuban. Taksub. Ada pengikut-pengikut yang taksub pada Sayyidina Ali, mereka reka hadis ni mereka cipta hadis tentang kehebatan, kemuliaan Sayyidina Ali. Kita tidak menafikan ada kemuliaan, ada kehebatan Sayyidina Ali, tetapi janganlah sampai ada rekaan hadis yang kononnya memuji-muji Sayyidina Ali. Gitu juga kelompok yang sangat taksub pada Sayyidina Muawiyah, mereka cipta hadis yang memuji ataupun mengiktiraf Sayyidina Muawiyah. So, hadis maudhu' juga berlaku kerana ketaksuban. Hadis maudhu' juga berlaku kerana kepentingan individu. Sebab labu, dia cerita ada hadis Nabi iktiraf labu ni bagus. Dia marketing zaman sekarang kan. Tuan-tuan, nak berniaga sekian, guna hadis. Kalau hadis itu hadis yang betul tak apa, yang sahih tak apa. Takut ada hadis itu yang maudhu' dia guna untuk marketing dia. Sekarang ni kan duk makanan sunnah kan. Tuan-tuan, duk promote makanan sunnah, pakaian tak sunnah. Yang promote tu kadang tokek perempuan, tuan-tuan. Saya tak fokus mana-mana. Makanan sunnah tapi pakaiannya tidak sunnah. Kan? Pakaian menjolok mata, ketat. Hanya kerana nak keuntungan. Kita khawatir begitulah. Khawatir begitu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ulama hadis sangat teliti. Jadi mereka perlu menentukan bahawa ia benar-benar perkataan Nabi umpamanya. Kalaulah perkataan Nabi itu perlu dibuktikan bahawa ia benar, kesan-kesan Nabi juga perlu dibuktikan. Dia perlu ada sanad. Sebagaimana perkataan, perbuatan dan ikrar Nabi ini perlu ada sanad, kesan Nabi juga perlu ada sanad. Kalau tanpa sanad, siapa-siapa pun boleh dakwa bahawa ini kesan Nabi. Dia tu ni janggut Nabi ni. Rupa-rupanya janggut Abu Lahab. Pakat duk pergi cium ambil berkat belaka. Kalaulah sanad itu tidak perlu, tuan-tuan, sudah tentu orang akan menipu. Dia simpan janggut Tok Wan dia dulu sebelum mati, tuan-tuan. Dia tu ni janggut Nabi. Orang pakat pergi cium belaka. Siapa-siapa boleh tipu. Sebab itu, tuan-tuan, agama ni, sanad itu sangat penting. Kerana tanpa sanad nak cerita yang ni ambil pada orang ni, orang ni ambil pada orang ni, orang ni ambil pada orang ni. Kita tak nafikan mengambil berkat dengan kesan Nabi, tetapi kita nafikan betul ke yang tu kesan Nabi. Kalau sahabat buat dulu dengan janggut Nabi, ya memang itu janggut Nabi. Kalau sahabat buat dulu itu peluh Nabi, ya memang itu peluh Nabi. Tetapi orang yang sekarang ni mendakwa itu kesan Nabi, betul ke? Apa buktinya? Mana sanadnya?
Kalau tidak, siapa pun boleh menipu. Bahkan di Alostar tu tuan-tuan, replika. Allahu Rabbi, replika tuan-tuan, replika. Bukan kesan betul. Bukan didakwa kesan betul. Buat replika. Kalau kita dibenarkan bertabaruk, mengambil berkat dengan replika, hari ni saya lukis tapak kaki di dinding surau ni, tuan-tuan mari cium seorang sikit ambil berkat. Kalau itu dibenarkan. Agama akan rosak. Agama akan rosak. Sebab itu tuan-tuan, berhati-hatilah. Ada kelompok yang cuba merosakkan. Tuan-tuan, di dalam agama ni, saddu dhara'i itu sangat penting. Dhara'i ni dia mengekang daripada benda tu berlaku lebih dahsyat lagi. Kalau dalam bab dosa-dosa besar, umpama zina, Allah kata apa? Wala taqrabuz zina, dan jangan kamu hampiri zina. Allah tak kata wala taqrabuz zina, la tazni. Jangan berzina. Allah kata wala taqrabuz zina, dan jangan kamu hampiri zina. Kenapa? Kerana Allah nak menyekat ruang-ruang itu supaya apa saja yang boleh membawa pada zina, ia haram. So sekat awal. Sekat awal itu dipanggil, kaedahnya dipanggil saddu dhara'i. Sekat lebih awal. Kalaulah zina itu dosa besar, tuan-tuan, dilakukan saddu dhara'i supaya jangan berlaku zina. Sebelum-sebelum tu kalau boleh berlaku zina, maka stop dulu. Sebab ia boleh membawa pada haram. Yang mana boleh bawa pada haram, maka ia haram. Tuan-tuan, kalaulah dalam bab dosa besar zina ini ada saddu dhara'i, apatah lagi dalam bab syirik. Dosa yang paling besar yang tidak diampunkan. Taubat. Apatah lagi tuan-tuan, lebih-lebih lagi kena ada saddu dhara'i supaya orang jangan jadi sampai bawa pada syirik. Ada pasal-pasal kesap ni, replika ni duk pergi cium apa hal? Kan? Kalau orang bukan Islam pergi cium batu apa semua, kita marah. Ni orang Islam menggunakan agama duk cium replika, kita rasa biasa. Sebab yang buat tu orang panggil ustaz. Baik, tuan-tuan dan puan semua sekalian. Sebab tu saya suka buku ni sebab dia ada klasifikasi hadis. Letak sini hadis riwayat Imam Bukhari nombor 5873 dan Muslim nombor rujukan hadisnya 7092. Klasifikasi hadis ini sangat penting. Sangat penting. Tuan-tuan, klasifikasi hadis ini membuktikan bahawa hadis ini sahih, hasan, dhaif ataupun maudhu'. Dan klasifikasi ini tuan-tuan menentukan sama ada hadis ini boleh dipakai atau tidak. Tuan-tuan, bahayanya kadang-kadang dalam grup WhatsApp, kita kadang-kadang tujuan baik untuk forward ataupun CP daripada bilik sebelah, copy paste daripada bilik sebelah. Tengok dia artikel sama, ada hadis Nabi kata, tuan-tuan, kita pun forward. Rupanya ia kan Nabi yang kata, bukan hadis pun. Kadang-kadang dia jadi macam menurut. Ada yang apa, hadis Nabi sesiapa yang menitis air wanita akan masukkan ke dalam neraka. Orang tanya, ustaz, ni hadis ke? Ini hadis ni minah juang. Hadis Nabi. Ini hadis minah juang. Memang tak baik pun kita menyakiti wanita, tetapi jangan mendakwa bahawa hadis Nabi. Kerana Nabi kata, "Makadzaba ya muta'ammil tabawa maq'adahu min nar." Siapa menitas nama aku lah, dia diam dalam api neraka, tempatnya dalam api neraka. Maka ini ancaman besar dari Nabi. Sebab itu klasifikasi hadis sangat penting. Tuan-tuan bertanya, apa tas hadis tu? Nak tahu juga. Sebab jangan mudah-mudah untuk mendakwa bahawa ia adalah daripada Nabi, sedangkan dia bukan daripada Nabi. Bahaya. Ancaman yang Nabi buat ni ancaman yang besar. Tipu atas nama Nabi, tempatnya tu. Ancaman itu sangat besar. Tanya apa status hadis tu. So klasifikasi sangat. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. So klasifikasi itu penting. Klasifikasi penting. Namun apabila orang cuba untuk berbicara tentang klasifikasi hadis, orang kadang-kadang tak boleh terima. Tak boleh terima. Sebagian agamawan tuan, dia dah mengajar lama dah duk guna hadis maudhu'. Betul tuan-tuan.
Tiba-tiba ada ustaz-ustaz yang tegur tentang hadis tak boleh guna, hadis ni maudhu'. Ambah dia. Ustaz ni baru mengaji, muda lagi. Ni kaum muda, ni wadi. Dia tak boleh terima. Akhirnya label. Ini yang berlaku pada contohnya tuan-tuan. Salah seorang pakar hadis dalam Dr. Ruzaimi. Dr. Ruzaimi. Umur muda tuan-tuan, 33. Muda. Tuan-tuan, jangan mental block. Tuan type di YouTube Dr. Ruzaimi, tuan-tuan tengok sendiri. Saya bukan sukan dia, tak. Tapi kita menghargai keilmuan yang ada pada dia. Maka dalam bab hadis, tuan-tuan, dia PhD di Jordan. Kebetulan saya Jordan juga. Orang bukan Arab, kalau nak lulus PhD di Jordan, biasa kira cukup-cukup makan lah. Bahasa orang kata lulus cukup-cukup makan lah. Tapi dia mumtaz. Mumtaz. Kalau bahasa Inggerisnya tuan-tuan, mumtaz ni atas pada excellent. Kan dari jiddan tu excellent. Atas pada excellent tu distinction. Betul cikgu? Distinction. Tuan-tuan baik punya Rabi. Ni tak bagi kuliah, boleh bagi ceramah seberi. Pelik dan rasa rugi bila seorang tokoh yang bidang tu tak gunakan untuk mengajar. Tahu mukadimah Dr. Zaini masuk. Dia memang hari tu page dia sebarkan iklan ceramah serius itu. Dia nak dengar. Baru mukadimah dia masuk. Saya jam lah. Saya Dr. Zaini. Lain kali kalau nak datang pakai ping, saya tak kenal tak apa. Saya kenal dia memang alim bidang tu. So, tuan-tuan, kita mengiktir kealiman dia. Macamlah saya cakap kanser. Tiba-tiba doktor para kanser masuk je. Saya nak sains. Tiba-tiba masuk je. Kita menghormati keilmuan yang mahir dia. Penduduk saya. Tapi dia alim. Sebagai orang yang sangat alim. Saya rasa macam, aku ni duk cerita fakta je lah. Malah nak cerita bab hadis. Orang yang sangat alim. Rugi lah. Boleh bagi kuliah, tak boleh bagi ceramah di salah sebuah negeri. Ustazah Selena Gomez buat dah. Itu yang pelik tu. Bila orang contoh Dr. Zaini nak memperbetulkan hadis. Ada sebahagian orang yang tak suka ni kan ada ustaz. Dah lama dah duk mengajar hadis yang ngarut ni, tiba-tiba teguran. Betul. Tuan-tuan, bila dah ada barang biasa salah silap tu. Para ulama juga tuan-tuan ada salah dan silapnya. Apa ustaz biasa lagi banyaklah silap. Puas mak sekalian. Bila tegur orang tak terima. Dari ustaz kaum muda. Tak kena tu. Kenapa kita ada macam tu? Sebab dalam masyarakat kita tidak boleh menerima. Ada bilangannya dengan hak amalan kita buat ni. Ustaz ni. Aku duk buat benda lain. Kita duk buat. Kita duk lama dah. Tiba-tiba mari dia di kacil. Belah arah. Dan pecah belah masyarakat ni. Musa kena, Nabi Ibrahim kena. Tuan-tuan, seluruh parti label dituduh sebagai pemecah belah masyarakat. Ada ketika isyarakat telah selesa dengan amalan mereka. Datang para Nabi memperbetulkan bahawa amalan yang lain. Tiba-tiba mereka pemecah belah masyarakat. Kita dah sebati dah benda ni. Kalau tak nayu lah. Hak luar pada saya ni. Dulu kita dengan apa? Tu, mandi safar. Ingat ni? Zaman mandi safar. Dan empat ni kan, mandi safar. Tu tuan-tuan Melayu mandi safar ni. Kalau tu rasa macam salah, siapa nak tegur orang yang tu? Siapa nak tegur? Sebab tekong mandi safar ni ustaz kan salah. Ustaz tekong takkan salah. Tuan-tuan, di balik ustaz-ustaz lain pada luar negara pun membetulkan benda khurafat, tak ada kemenam. Maka masyarakat pada ketika tu tak boleh terima. Kita buat lama ni. No, ustaz-ustaz daripada dulu duk buat apa salahnya? Ni apa mari kaum muda ni? Nak betulkan kita duk buat desa benda ni. Alhamdulillah berkat kesabaran ustaz-ustaz ni walaupun dilabel pelbagai, alhamdulillah sekarang ni kita buat dah mandi safar. Dan pada ketika tu masyarakat tak boleh terima. Dan begitu juga dengan amalan yang sekarang ni, amalan yang masih boleh kita perbetulkan. Tapi bila nak perbetulkan, ustaz tu akan diabel lah. Kena lihat. Jadi kita tak guna perbezaan pandangan. Ada sekelompok orang, dia kata, ni puak ni tak boleh terima perbezaan pandangan. Dia lagi teruk. Saya selalu sebut, tuan-tuan, jika khilaf yang mu'tabar, berlapang dada lah. Khilaf yang mu'tabar, berlapang dada lah.
Contoh satu contoh je. Tak kunut semua khilaf Umar. Kau nak kunut, kau kunut, kau tak kau sudah. Zikir lepas solat. Kau nak zikir, kau zikir. Tuan, saya tengok, tak kira lah orang ni tak nak zikir. Tak ada, saya duk tengok para ulama menyebut Nabi berzikir. Dia je yang tuduh. Cuma tuan-tuan, kalau zikir selepas, jangan ganggu orang salat. Itu. Kalau saya solat, kemudian berzikir, kalau kuat, saya nak sikit. Sebab saya berkompromi dengan orang yang mengganggu orang salat. Pernah masuk dan tuan rasa ganggu dengan zikir. Zikir tu sebenarnya hak kita salat tu, wajib. Tuan-tuan, zaman dulu tak ada ni. Tak ada tuan-tuan. Tuan-tuan duduklah penjuru mana pun akan diganggu. Tetap perlu zikir. Tapi jangan sampai mengganggu. Berzikirlah. Berzikirlah. Jangan ganggu orang salat. Contoh pun sekalian. Batu contoh kunut. Isu ni bukan bincang bab kunut. Tapi bagaimana kita menanggapi isu tersebut. Kalau orang perlis. Bila orang perlis ni orang duk label lah. Baca kunut ni Wahabi. Padahal itu Yudin As-Suqi. Zab Syafi'i. Tuan-tuan dia menganggap bahawa kunut ini tidak oleh Nabi sepanjang masa. Jadi kalau orang perlis datang ke Selangor. Lalu Imam Selangor membaca kunut. Lalu orang perlis pun angkat tangan, baca kunut. Selesai lah. Selesai. Ya. Lalu orang Selangor pergi perlis lah. Imam perlis tak kunut. Orang Selangor pun tidak membaca. Selesai masalah. Masalahnya bila dia kata, aku cakap engkau tu Imam Wahabi tak baca kunut. Ni masalah. Dia tidak bahawa kena ni rakyat pandangan. Dia sendiri ikan perbezaan pandangan. Kalau ada berbeza pandangan, itu biasa. Perbezaan pandangan itu biasa. Tuan-tuan lupa dulu mazhab Hanafi. Tuan-tuan lupakan dulu mazhab Maliki. Tuan-tuan lupakan dulu mazhab Hanbali. Lupa. Kita ambil Syafi'i je. Kebanyakan hukum di dalam mazhab Syafi'i proses beza pandangan. Tuan-tuan sebut hukum apa? Musafir dalam bab kunut, dalam bab salat, dalam bab pelbagai melalui proses perbandang di kalangan ulama Syafi'iyah. Imam Nawawi kata macam ni, Imam Ramli kata macam ni. Berbeza pandangan dalam mazhab ini. Tuan-tuan, kalau kita faham benda ni, kita berai pandangan, tak ada masalah. Tapi bila datang ke ustaz ni, kita label, oh ni Wahabi. Kita orang benda, menjadi pemecah belah masyarakat. Duduk kucak kacik kita buat selama ni. Bila tu. Fatwa kebangsaan, fatwa hukum SB, kata harus. Orang kata haram. Nak tanya tuan-tuan, fatwa kebangsaan guna mazhab apa? Syafi'i kan? Kalau Selangor guna mazhab apa? Kenapa berbeza? Kan sama-sama mazhab, kenapa berbeza? Bagi semua. Kan dakwa mazhab Syafi'i ke? Kenapa berbeza? Tuan-tuan nampak benda? Boleh kan? Okey, siapa dulu bawa hukum SB? Fatwa kebangsaan dulu. Kenapa tak tuduh fatwa Selangor pemecah belah masyarakat? Kita selesa lama dah kebangsaan dah harus. Tiba-tiba fatwa Selangor pula duk mari kucak kacik tak haram pula dah pemecah belah masyarakat. Kenapa tak tuduh macam tu? Boleh pula kita terima perbezaan. Tapi bila ada tuan-tuan cerita hadis, tuan-tuan klasifikasi ni, kadang-kadang sebut ni tunjuk pandai daripada ulama. Konon dia lebih pandai daripada ulama. Klasifikasi itu tuan dibuat oleh ulama juga. Bukan dia pandai. Saya ada tazkirah sebuah surah. Ni ada ustaz muda, ustaz muda lagi. Kononnya nak kaji. Siapa kita nak kaji hadis? Tuan-tuan, ayat surah. Saya dah fikir apa benda. Klasifikasi itu penting. Dan yang mengklasifikasi hadis ini para ulama. Tuan-tuan tak patut dia kata ini hadis sahih. Bukan pandai dia. Siapa yang mensahihkan, mengklasifikasikan ia sahih? Imam Al-Zahabi umpamanya. Para ulama belaka, ulama hadis ke? Pandai-pandai. Tuan-tuan, dia berbeza sekarang dengan dulu. Dulu Imam Bukhari umpamanya nak dapat satu-satu hadis, merantau kadang ratusan kilometer untuk mendapatkan hadis. Kalau tuan-tuan ambil contoh master dalam pengajian Islam. Tuan-tuan nak cari hadis. Kadang kitab pun tuan hanya perlu ada maknilah dalam laptop tuan-tuan. Tuan nak hadis apa? Tentang niat. Tuan-tuan type niat je. Dia keluar puluhan hadis berkaitan dengan niat. Siapa perawi dia? Apa klasifikasi dia? Semua dah ada dah. Para ulama buat dah benih. Para ulama dah buat dah benih. Dr. Zami ke hadis. Dia lebih pelik orang kita. Tuan-tuan puas maksudkan.
Saya menyebut bahawa di dalam pengajian kita, kalau sistem pengajian dulu kan kita trafik kan, hanya menerima je. Kalau sekarang ni tuan orang nilai, kan, dia menilai. Tuan-tuan, selalu bila dadang dekat luar PM dalam book, kata ustaz, saya ni keluar, ustaz kata A, ustaz ni kata B. Ni orang awam ni jadi kira. Pandangan seperti ini orang dia tuan, ramai orang yang dia rasa macam ni apa ustaz berlaga sama ustaz, ni ustaz ni kata A, ustaz ni B, kan orang awam tersebut nak ikut mana? Malah mengaji ni. Tuan-tuan, sampai bila jadi orang? Sekolah dulu dia orang kan? Naik sekolah menengah orang manja, awam. Mati dalam keadaan orang awam. Saya tak kata kita perlu jadi, saya tak kata macam tu. Kita paling kurang di dalam ngaji tentu. Kita sampai kita mampu untuk hujah. Sepatutnya begitu. Upgrade. Malangnya di dalam bab keduniaan, kita upgrade. Dulu saya cerita kan. Bab dunia, upgrade. Kerja di Honda EX5. Kemudian upgrade sikit. Kancik lagi kereta ke. Rumah tuan-tuan ingat awal-awal dulu 2 bilik. Upgrade 3 bilik, 4 bilik, sampai sekarang 5 bilik. 2. Ilmu agak upgrade. Tak upgrade. Kita dengan ilmu. Bagi contoh. Bukan nak buat betul. Kalau kita edarkan ke kosong hari. Ini bila semua muslimat, kita ketai kosong. Saya kata tuan-tuan terjemah firli warni wajib. Terjemah yang tu je. Terjemah yang tu. Hantar ni. Agak tuan-tuan berapa persen boleh. Basic ni tuan-tuan. Basic ni. Kita tengok dia sembahyang. Rabbi firli. Pejam-pejam mata. Rupanya tak tahu apa pun. Tuan-tuan. Ilmu Rabbi firli warhamni ni kita dapat bila? Dah. Ingat ustaz. Rabbi firli warhamni. Warhamni pakat duk ikut ustaz kan. Sekolah menengah tak upgrade ke? Upgrade ke? Dah pencet tak hati tahu merabi semayang je tuan. Sebab ilmu agama tak upgrade. Kita upgrade ilmu. Tuan-tuan jangan kepala ni kata jangan kami orang bayar tak pening kepala. Biar dia cakap tebi biar. Tuan-tuan ni hujah. Mana hujah yang lebih dekat dengan Al-Quran tadi? Tuan, fatwa kebangsaan kata haram. Fatwa Islam kata fatwa kebangsaan kata harus, fatwa Islam kata haram. Tuan-tuan jangan pening kepala dua-dua hujah tu tuan-tuan. Apabila tuan-tuan mula untuk menilai, tuan-tuan akan datang satu kerungan. Aku rasa aku lebih cenderung dengan fatwa Islam dan fatwa Islam kerana ia lebih dekat dengan Al-Quran tadi tu. Ini kata yang penting, tuan-tuan nilai hujah. Aku lebih cenderung dengan ustaz ni sebab hujah dia lebih dekat dengan Al-Quran. Kan? Tuan-tuan sampai kita mampu untuk menilai hujah. Ustaz nak A ke betul terpulang kat dia. Berdasarkan ilmu dia, tuan-tuan dia belajar, dia tahu, dia cakap macam tu, kita nilai hujah. Nilai hujah. Tuan-tuan, sama juga ngaji ke universiti. Walau ada syekh tu sangat alim, sangat alim. Tapi ketika kita kurang setuju dengan pandangan dia. Ada kita pandang-pandang kita dengan pandangan hak syekh lain tak? Kan? Aku rasa pandangan syekh ni aku lebih cenderung dengan pandangan dia. Tuan-tuan, great ilmu. Kita boleh untuk menilai hujah. Baik. Kemudian dalam satu hadis daripada Muaz bin Jabal, Nabi SAW sabda, yadkhulu ahlul jannata dan mukhalina abna' 30 wa 30 ahli syurga masuk syurga keadaan tidak bulu di mana bahagian tubuh muda tanpa berjanggut dan bermisai serta dalam keadaan memakai celak mata. Umur ke 30 atau 3 tahun. Wa Imam hadis ini telah diklasifikasikan sebagai sahih oleh Albani Al-Jami'. Sebab Albani orang tuduh Wahabi dah. Tuan-tuan, hampir seluruh di seluruh dunia ni telah Albani sebagai orang yang alim dalam hadis dan bab sisi hadis ni. Kadang orang dia cuba mencari kesalahan, kesilapan. Bila cari silap memang jumpa walaupun dia lama. Jumpa tidak maksum. Contoh, tuan niat aku nak pergi orang seri, aku nak salah dia. Dua dia. Nak akan jumpa dulu sebab saya manusia. Begitu juga bagaimana kita berinteraksi dengan ulama. Tuan, dia tetap jasa dia yang sangat besar memadam kesilapan dan kekurangan dia yang hak kecil ni. Tak tuan-tuan, yang salah silap hak kecil ni dia harapkan jadi besar, yang besar tu rosak jadi dah. Apa tujuan sebenarnya? Tujuan sebenar dia. Entah apa-apa sekalian. Ini yang tak kena ni. Baik. Jadi kata ahli surga ni syurga dalam keadaan tidak beru pada mana-mana bahagian tubuhnya muda tanpa berjanggut dan bermisai serta dalam keadaan pakai celak mata. Umur mereka 33 tahun. Jadi tuan-tuan kata orang hak ni dia tak ada beru pada muka dia.
Tak ada misai, tak ada jenggot. Tak, tak jadi persoalan. Rambut ada. Bagaimana berinteraksi dengan dan adalah syarah dia. Tapi bagaimana berinteraksi dengan ini tuan Nabi kata mereka pakai celah. Apa maksudnya benda-benda basic tu adalah. Kan kening ni bulu mata buat dia tu basic ada. Kalau tak ada pelik agak tu botak kening tak ada, bulu mata tak ada, macam toyol. Tak pernah tengok bel sajalah kan. Toyol dalam cerita drama Melayu. Jadi tuan-tuan apa puas sekalian. So benda-benda basic. Jadi saya tak ada. Dia macam kan. Jadi masuk dalam syurga dalam keadaan begitu. Kemudian sebut 3 atau 3. Jadi perawi ni syak ada 3 ataupun 3. Tetapi kalau kita ambil riwayat yang lain, contohnya riwayat Abu Hurairah, juga hadis yang sahih. Maka Abu Hurairah menyebut tentang 30. Jadi kalau di combine antara kedua hadis tersebut, maka umur yang persetujui adalah 3 tahun. So maksudnya kita masuk syurga nanti, mudah-mudahan tuan-tuan masuk syurga umur 3 tahun. Cantik lah 3 tahun. Tak terlalu muda sangat dan comel masuk syurga dan yang comel dah. Dalam datang insya-Allah kita akan sentuh tentang ada soal tanya pula. Dalam syurga ni ada terbang tak? Dan dia tanya ada terbang tak? Sebab tu tuan saya nak sentap ni soalan-soalan orang awam nak tahu tentang syurga dan neraka. Jadi bila kita dengar macam tu kita lawak, tapi kita perlu pemikiran manusia. Sebab tu Nabi Ta'ala manusia kadiran dia. Pemikiran kita levelnya tak sama. Sebab tu jika dia dijemput untuk berceramah, antara yang paling penting ialah dia tahu siapa audiens ataupun siapa dia nak dakwah tu siapa. Kalau dia dijemput di staff tuan-tuan untuk dia berceramah, dia keesokan harinya jemput di sekolah rendah, dia sama je interaksi dan fakta dalam pada staff dia budak tak cerdik. Dia suruh berdasarkan kadar akal. Tuan-tuan kalau orang macam ni, tapi nanti insya-Allah kita akan sentuh bahawa memang lelaki di zaman Nabi, dalam juga ada kuda. Kuda. Tuan, kalau ditanya kuda, sama tak orang terbang ni? Sebab di sandukan yang laju. Sekarang ni pengangkutan paling laju ada kapal terbang. So lebih kurang. Cuma bila sebut kuda kita tak apa-apa, bila sebut kapal terbang, pelah. Tapi so lebih kurang sama. Yang begini Allah ada cangannya akan datang sebab kalau akan jadi lanjutan. Pertemuan kita manfaat. Kalau kebahasa mohon maaf puas maaf sekalian, dan saya sudahi dengan billah taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din علم أويل اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل وارزقنا اجتنابه صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.